Assalamualaikum. Okey, dan salam sejahtera. Okey, cikgu harap hari ini awak sihat. Okey, cikgu akan teruskan tajuk seterusnya. Okey, masih lagi dalam kemahiran proses sains, tapi kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran berkomunikasi. Okey. Okey, kita kena tahu apa itu kemahiran berkomunikasi. Okey, kemahiran berkomunikasi adalah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Okey, ini adalah jadual, graf, graf atau model. Okey, kemahiran berkomunikasi ini adalah kemahiran memberi penerangan tentang tindakan atau objek atau peristiwa. Penerangan ni biasa kita guna, kita cakap je itu adalah berkomunikasi lah. Itu dari segi penerangan dari perkataan. Okay. Tapi kalau dalam sains, penerangan ni kita boleh buat dalam bentuk simbol grafik. Contoh dia dalam jadual, dalam graf, ataupun dalam gambar rajah, ataupun dalam model. Okey. Dekat sini ada contoh. Ini adalah satu contoh kemahiran berkomunikasi. Yang ini contoh kemahiran berkomunikasi menggunakan perkataan. Dia menerangkan menggunakan perkataan dan disokong dengan yang ini adalah dikira macam gambar rajah lah. Dia gunakan peta minda. Untuk beri penerangan tentang sesuatu. Mungkin dia ada tentang sesuatu objek mungkin atau produk ke. Ini adalah salah satu contoh kemahiran berkomunikasi juga. Cikgu bagi contoh. Dalam sains biasa kita akan buat penyiasatan. Penyiasatan ataupun aktiviti yang kita memerlukan mengumpul data. Data-data yang dikumpul ni kita akan olah dia. Supaya orang lain yang melihat akan faham. Dia boleh baca daripada data ni, dia boleh baca tentang hasil penyiasatan kita. Tak perlu kita nak terangkan dengan perkataan. Dengan menggunakan simbol grafik je orang lain boleh faham tentang apa yang kita nak sampaikan. Di sini ini contoh pemerhatian dari satu penyiasatan. Penyiasatan dia mungkin dia menanam. Menanam satu anak benih pokok. Dia buat pemerhatian selama 9 hari. Pada hari ketiga dia buat pemerhatian, daun tu dia dapat kira bilangan daunnya hanya 2. Lepas tu selepas 3 hari kemudian hari ke-6 dia kira bilangan daun menjadi 3 pula. Daripada 2 jadi 3. Selepas itu 3 hari kemudian hari ke-9 dia kira lagi bilangan daun telah menjadi 4. Ada perubahan dalam bilangan daun. Jadi daripada pemerhatian ni dia kumpulkan maklumat dan data. Dia terjemahkan. Dia buat kemahiran berkomunikasi lah ni. Dia terjemahkan supaya orang lain faham. Hasil penyiasatan dia buat dalam bentuk ni. Dalam bentuk jadual. Dia menyampaikan maklumat tu dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. Hari tu diletakkan pada permulaan jadual. Hasil pemerhatian dia, jadi selepas dia buat pemerhatian, dia rekodkan bilangan daun, dia letak di sebelah kanan. Hari ni tadi dia letak sebelah kiri. Dia letak pada lajur yang pertama, yang mula-mula kita akan tulis. Dan dia punya bilangan daun dia letak pada lajur kedua ataupun di bahagian jadual di sebelah kanan. Daripada jadual ni kita baca pun kita boleh fahamlah apa yang nak disampaikan. Penyiasatan dia ada hari dan bilangan daun. Ini dia punya
Dia punya hari ke berapa yang dia buat pemerhatian dan ini adalah hasil daripada pemerhatian. Okay, dia rekodkan data yang dikumpul daripada penyiasatan. Okay, daripada jadual ini juga dia boleh, dia boleh terjemahkan lagi. Dia nak terangkan, mungkin ada orang yang macam tengok jadual tak berapa faham lah. Dia terjemahkan lagi dalam bentuk, dalam bentuk graf. Yang ini dalam bentuk graf. Dia hasilkan graf berdasarkan jadual jadual pemerhatian yang telah dibuat. Di sini dia tukarkan dalam bentuk daripada jadual dipindahkan ke dalam bentuk carta palang. Hari ini tadi dia letakkan di bahagian paksi yang mencancang, yang melintang tu. Paksi yang melintang tu diletakkan hari. Maklumat yang berada di sebelah kiri dia letak di bawah. Dan maklumat yang kita rekodkan dan kita kumpul ini diletakkan di bahagian paksi yang ni mengufuk, yang ini mencancang. Silap yang ini melintang ni kita panggil mengufuk. Yang tegak ni, paksi yang menegak ni kita panggil paksi yang mencancang. Yang itu kita letak bilangan daun dan kita masukkan nilai dia. Dan kita lukis graf. Contoh 3. Hari ketiga, kita lukiskan kotak pada carta palang ni. Dan garis putus-putus ni menunjukkan bilangan dia. 2 helai. Hari ke-6 kita lukis. Dan garis putus-putus ni adalah nilai dia. 3 helai. Dan seterusnya hari ke-9 buat kotak mewakili. Bilangan daun dia adalah 4. Cikgu ajar bagaimana nak menghasilkan carta palang daripada jadual. Bagaimana memindahkan maklumat daripada jadual kepada bentuk lain seperti carta palang. Maklumat dalam bentuk jadual kita pindahkan kepada maklumat berbentuk carta palang. Data terkumpul yang direkodkan dalam jadual. Jadual yang kita bina dalam 2 bentuk. Yang pertama, data jadual melintang. Kita akan tulis seperti ini. Atau data jadual menegak, kita akan tulis seperti ini. Yang pertama, kita lukiskan paksi mencancang, yakni menegak, dan paksi mengufuk melintang. Ini paksi mencancang dan yang ini adalah paksi mengufuk. Seterusnya, maklumat dalam jadual. Maklumat yang pertama kita baca, kita letak dia atau labelkan dia sebagai paksi mengufuk. Seterusnya, maklumat yang seterusnya kita gunakan untuk label pada paksi mencancang. Labelkan paksi dengan maklumat. Jenis aktiviti kita label sebagai paksi mengufuk. Seterusnya, bilangan pergerakan dada seminit kita label untuk paksi mencancang. Data terkumpul untuk jenis aktiviti kita gunakan dan kita masukkan pada paksi mengufuk. Seterusnya, data terkumpul daripada bilangan pergerakan dada seminit kita gunakan dan masukkan pada paksi mencancang. Seperti ini, pindahkan maklumat daripada jadual. Nombor ini adalah skala untuk carta palang kita.
Okey, seterusnya lukiskan palang berdasarkan data terkumpul. Okey, data terkumpul yang ada dalam jadual kita akan pindahkan masuk dengan kita melukis kita melukis palang. Okey, maka terhasillah carta palang yang dipindahkan daripada maklumat dalam jadual data terkumpul. Okey, itu saja. Okey, yang penting dalam kita menghasilkan ataupun membina carta palang ini, perkara utama yang kita kena buat adalah kalau kita nak melukis atau menghasilkan carta palang, perlu menggunakan pembaris. Okey, kalau tak guna pembaris kita tak akan dapat kotak yang lurus macam ni. Okey, dan yang kedua kita kena ingat, okey, kalau kita buat carta palang, okey, pastikan ni paksi yang melintang, yang mengufuk, okey, kita ambil maklumat daripada jadual di sebelah kiri. Okey, ingat yang sebelah kiri ni kita letak pada paksi melintang ni tadi. Paksi mengufuk. Okey, dan maklumat dalam jadual di sebelah kanan kita letak dia pada paksi menegak iaitu paksi mencancang. Okey, cikgu harap awak dapat faham bagaimana kita nak menghasilkan carta palang daripada maklumat ataupun data yang kita ada dalam bentuk jadual. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap awak boleh buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 9. Yang cikgu akan share gambar aktiviti tersebut. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Bye.